nampak dia. Terus saya ambil. Oh, kamu kat situ. Ya Allah. Oh, semua email ada 5. Okay. Okay, kita start lah. Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi. Okay, semua sihat ah? Waalaikumsalam. Okay, kita start lah. Tak ada apa-apa. Saya present. Macam mana nak buat? Oh, start. Present dulu. Oh, Cikgu Jamila. Okay, Assalamualaikum Cikgu. Cikgu dengar. Assalamualaikum Cikgu. Selamat pagi. Okay. Okay, kita start lah hari. Sorry, terlambat sikit lah ni. Salah saya agak slow hari ni. Okay, kita start lah. Suara lah. Start. Ha, tak dengar. Okay. Okay. Dengar suara saya? Dengar. Okay. Okay. Kita start lah. Okay, terima kasih. Okay, saya akan tunjuk video sekejap lagi. Saya nak kamu lihat video ini dengan teliti. Lepas tu soalan yang aku tanya ni, apakah yang terdapat dalam video tersebut dan apakah kaitan video tersebut dengan pengajaran kita pada hari ini? Okay, saya nak kamu tengok video ni, tengok apa yang ada dalam video tu. Boleh? Okay, kita akan tunjuk video. Bentuk stop present dia kena guna present tag. Allah. Start lah. Saya lupa type video pula. Start. Saya akan tunjuk satu video. Okey, kita akan tengok satu video saat saya tunjuk. Tidak see. Okey, nampak video saya? Okey, kamu tengok apa yang ada dalam video ni ah. Okey. Okey, dah tengok video kan? Okay, stop listen. Okey, kamu tengok video tadi. Apa yang dapat dalam video tersebut? Siapa-siapa boleh jawab? Acara lomba lari. Okey, lomba lari. Lomba lari tu jarak dia berapa? 100 meter. 100 meter. Lagi apa lagi ada dalam tu? Bila kita lari ni, kita ada buat apa untuk pilih pemenang? Pecut. Okay, pecut. Macam mana kita nak pilih pemenang? Tengok masa. Okay, tengok masa. Okay, semua dah jawab. Okay, dalam video ni dia ada jarak, masa, pecut, laju lah. Ikut masa. Ikut masa. Okay. Nombor 2, soalan 1 semua dia jawab. Okay, soalan kedua. Apakah kaitan video tersebut dengan pengajaran kita pada hari ini? Agak-agak apa yang kita akan belajar hari ini? Kita tengok di video ada masa, ada jarak, ada laju, pecut. Graf gerakan. Okey, betul. Okey, hari ni kita akan belajar. Betul.
Kita akan baca graf jarak masa. Okey, muka surat 184. Okey, kita tengok sikit. Okey, hasil pembelajaran kita pada hari ini adalah murid berupaya untuk melukis graf jarak masa dengan betul, mentafsir graf jarak masa dan menghuraikan gerakan berdasarkan graf dengan tepat. Okey, tengok. Laju. Apa yang anda faham tentang jarak masa ni? Kamu pernah belajar sebelum ni kan? Pernah. Tengok, laju ada satu kadar yang melibatkan jarak dan masa. Okey, jarak dan masa. So, tengok kaitan antara laju dengan masa ni boleh diwakilkan dengan melukis graf. Apa tujuan kita lukis graf? Untuk dalam bentuk grafik untuk mudah difahami lah. Maksudnya bila kita tengok graf kita nampak. Okey, ni contoh graf jarak masa. Okey, pada graf jarak masa ni, kamu tengok paksi mencancang. Mencancang ni paksi yang menegak ni lah, paksi Y. Mewakili jarak yang dilalui. Mencancang ni adalah paksi Y. Manakala paksi mengufuk mewakili tempoh yang diambil. Okey. Paksi Y, paksi mengufuk ni adalah paksi X di mana masa kita guna sebagai masa. Okey, paksi X. Lepas tu kita tengok kecerunan graf mewakili kadar perubahan jarak terhadap masa iaitu laju. Jadi untuk kita dapat kecerunan kita boleh guna formula kecerunan tu iaitu Y. Kecerunan sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Maksudnya Y ni adalah jarak, perbezaan jarak dan Y ni adalah X ni adalah masa. Okay. Jadi kita boleh guna laju sebagai kecerunan. Okay, kita akan tengok satu contoh. Kita tengok contoh satu. Melukis graf jarak masa berdasarkan jadual jarak masa. Okay, kita nak lukis graf. Macam ni contoh ni dia dah bagilah table ni. Dia dah bagi jadual. Kita cuma perlu plot sahaja. Jadi kita baca dulu apa situasi dalam. Okay, Azrin bercita-cita untuk menjadi seorang pelumba basikal dan berhasrat mengharumkan nama Malaysia di pentas dunia seperti Azizul Hasni Awang. Okay. Jago lumba basikal track negara. Okay. Dia bercadang untuk menyertai pertandingan berbasikal peringkat daerah Kerian. Okay. Dia bertekad untuk menjalani latihan 2 jam sehari. Okay. Ni kita dia dah keluarkan maklumat kepada kita lah. Dia dah bagi table. Dia ada di bawah menunjukkan jarak yang dilalui dan masa diambil oleh Azrin semasa latihan. Kita tengok. Sifar-sifar 30-10, 60-20, 90-30, 120 dan masa dalam masa 120 minit jarak dia 40 km. Ni paling maksimum lah. Jadi soalan dia, lukis graf jarak masa berdasarkan jadual di atas. Okey, apa yang kita kena buat? Macam biasa kita ada kertas graf. Lepas tu, untuk tentukan skala ni, kamu tengok skala yang paling kecil. Iaitu 10 lah nombor yang paling rendah. Lepas tu, maksimum untuk ni 120. Okey, jadi kita tentukan dulu paksi. Masa duduk kat paksi mana? Tadi saya tunjuk masa dekat paksi mengufuk. Iaitu di paksi, Allah susahnya. Okey, paksi ni. Okey, ni adalah masa dalam minit. Kamu tulislah minit. Tak apa. Okey, apa? Lepas tu, paksi mencancang adalah jarak. Itu dalam unit kilometer. Okey. Lepas tu kita dah tahu paksi-paksi dia. Kita nak tentukan skala. Macam tadi saya cakap, ni skala paling kecil 10. Jadi kita akan start dengan 10 lah untuk jarak. 10, 20 jarak dia mesti sama. Sama. Jarak mesti sama. Ni ke sini. Lepas tu sama juga yang paksi X. Macam saya start tulis tulis 10. Dalam buku dia start tulis 30 kan. Sama je. Okay. Lepas tu apa yang kita kena buat? Kita plot lah satu-satu di atas kertas graf. Contoh saya start. Minit sifar, jarak pun sifar. Kita plot kat sini. Lepas tu yang kedua, masa 30 minit dia boleh bergerak jauh 10 km. Kita plot. Lepas tu 60 jarak dia 20 km dalam masa 1 jam. Lepas tu kita tengok masa 90 minit
jarak dia 30 km. So kita plot. Okay, last 120 minit, jarak dia 40 km. Okay, lepas kita dah plot apa yang kita kena buat, kita guna pembaris, kita sambung garisan titik-titik ni. Mana main? Okay. Okay, faham tak cara nak lukis graf? Macam ni je. Kamu tentukan paksi mana masa, mana jarak. Lepas tu buat skala dia. Ikut skala yang bersesuaian lah yang kamu senang nak kira. Lepas tu plot, lepas tu buat garisan. Itu je cara nak lukis graf. Okay, ada apa soalan? Okay, diam. Okay, tak ada soalan. Okay, tak ada soalan. Kita pergi contoh yang kedua. Mari tengok contoh yang kedua ke surat 185. Okey, macam contoh soalan ni, melukis graf jarak masa berdasarkan persamaan yang mewakili hubungan antara jarak dan masa. Okey, sekarang tadi dia bagi table. Okey, ni sekarang dia tak bagi table tapi dia bagi satu persamaan. Okey, kita baca dulu. Okey, Encik Silva memandu keretanya selama 3 jam sejauh 240 km dari Kuala Lumpur ke Kuantan untuk melawat ibunya. Jarak, kena ingat dia dah wakilkan jarak sebagai S kilometer yang dilalui oleh Encik Silva dalam tempoh masa, T, masa adalah T, diwakili oleh persamaan, nampak persamaan dia S sama dengan 80T. Lukis satu graf masa yang mewakili perjalanan Encik Silva dari Kuala Lumpur ke Kuantan. Okay, sekarang dia bagi persamaan. Kita tak ada jadual. Untuk lukis graf, kita kena ada jadual dululah. Okay, kita keluarkan dulu maklumat dia. S sama dengan 80T. Lepas tu, jumlah jarak dia. Total S dia 240 km. Dalam masa dia T 3 jam. Okay, jadi macam mana kita nak buat untuk cari S? Kita buat satu jadual, kita pisahkanlah. Kita tulis sini. Okey. Apa ni? Tak peluang pula. Okey. Kita namakan table sini masa. Dalam unit dia, jam. Dia guna jam. Lepas tu, jarak dalam kilometer. Okey. Macam mana kita nak buat? Kita tengok yang T. T dia bagi 3 jam. Jadi kita untuk lukis graf kalau ni, kita boleh pisahkan lah. Kita pecahkan 1 jam, 1 jam, 1 jam. Kita start dia belum bergerak. Dia sifar. Dia baru start kereta. Tu dia gerak 1 jam yang pertama. Lepas tu 1 jam yang kedua. Tu jam yang ketiga. Kita tahu, jadi kita kena cari jarak dia, S, di mana sama dengan 80T. Jadi, kita ganti je dalam formula ni, S sama dengan, okay, kita ambil sifar yang pertama, jam yang pertama iaitu sifar. Jadi, kita dapat S sama dengan sifar juga. Kita letak sifar. Lepas tu, kita ganti pula satu ni. S sama dengan 80/1. Kita dapat. Jadi kita dah tahu jarak 1 jam dia bergerak sejauh 80 km. Sama juga yang dua ni kita ganti je. S sama dengan 80 darab 2, 160 km. Tulis dalam ni. Lepas tu yang ketiga kita ganti 80 darab dengan 3. Okay, kita dapatlah jumlah keseluruhan dia. Dalam masa 3 jam, 240 km. Okay, kita dah ada jadual. Apa yang kita kena buat? Dia minta kita lukis satu graf. Okay, kita kena ada kertas graf. Okay. Lepas tu kita tentukan paksi mana masa dan jarak. Di mana masa berada di paksi mengufuk. Si X lah, tulis. Masa dalam unit dia, jam. Okay. Sama juga sini kita tulis jarak unit dia kilometer. Okay. Lepas tu, okay, kita nak tentukan skala. Kita tengok skala X. Okay. Dia start dengan sifar. Sini 1.
2, 3, okey 4 jam. Sini paling kecil start dengan 80. Kita start lah. 80 kilometer, 160 kilometer, 240 kilometer, lebihkan sikit, 320 kilometer. Kalau tak lebih tak apalah. Okay, lepas tu kita plot. Okay, sifar-sifar kat sini. 180 dekat sini. 160 kat sini. 3, 240. Okay, lepas dah plot, kita buat guna pembaris satu garisan yang bersambungkan titik-titik dia. Okay. Itu saja yang disuruh kita lukis graf. Okay, ada apa soalan tak? Oh, soalan A. Ya, ada apa soalan? Tak ada. Okay, tak ada. Okay, tak ada tak apa. Kita teruskan. Okay, kita tengok yang kedua. Muka surat 187. Teliti bagaimanakah untuk kita mentafsir graf jarak masa. Okay, kita tengok graf yang pertama, rajah 1. Kita tengok. Okay. Rajah 1 menunjukkan satu gerakan dari O. Dia gerak O, dia naik sini sampai ke C. Sejauh S meter. Okay. Macam dia tak bagi nilai lagi. Dia untuk kita baca je. Gerakan ke OA ni. Apa maksud dia graf macam ni. Okay, kita tengok. Yang pertama, OA. Kalau kita tengok OA, dia macam ni. Okay. Kecerunan graf positif. Okay, macam ni lah. Untuk kira kecerunan, kita guna formula tadi tu lah. Formula dah. Y2 tolak Y1 bahagi dengan X2 tolak X1 tu. Okay, macam ni. Contoh saya nak kira OA, kecerunan dia. Kita ambil S1 tolak dengan sifar bahagi dengan sifar tolak sini berapa sini ni kosong ni sifar kan betul lah sorry T1 tolak sifar. Jadi kita dapatlah satu kecerunan ni. Kalau ada nilai kita tambahkan je. Macam ni bagi contoh aja. Okay, jadi kecerunan positif lah. Okay. Kecerunan OA mewakili kelajuan gerakan. Okay, maksudnya laju dari O ke A ni laju dia sama. Okay, laju sama sebab ni, yang ketiga ni gerakkan dengan laju yang seragam. Jadi laju dia sama je. Contoh 40 km, dia gerak dari O ke A 40 km je. Okay. Lepas tu gerakkan sejauh S1 meter dalam tempoh. Maksudnya dia gerak kat sini dengan jarak S1 ni dalam tempoh T1. Okay, kita tengok dia tak bagi nilai. Kita tengok yang ada nilai. Okay, lepas tu kita tengok pergerakan AB. AB ni kecerunan dia sifar. Sebab kalau kita tengok sini, AB ni tidak ada perubahan jarak bermaksud gerakan terhenti. Macam dia tengah berhenti lah, dia tengah rehat. A ke B ni dia rehat. Kita panggil dia pegun. Okay. Dia berehat berapa lama? Pegun untuk tempoh masa T2 tolak T1. Jadi kita untuk dapat berapa lama dia rehat, kita kena tolak lah. Yang T2 ni tolak dengan T1, kita dapatlah berapa jam dia rehat. Berapa saat ni. Okay. Seterusnya kita tengok BC. Kecerunan dia positif. Gerakan diteruskan sehingga ke C. Okay, nampak? Dia still kecerunan positif sebab dia seperti cakap okay, kecerunan positif lah. Okay, lepas tu kita tengok OC. Gerakan sejauh S meter dalam tempoh T. Jadi untuk kita dapat maksimum jarak dia S, di mana dia last dekat checkpoint sini, dekat C. Jadi maksimum jarak dia S dan maksimum masa dia adalah T. Okay. Kita tengok graf rajah yang kedua. Sama juga macam tadi, kita tengok pergerakan gerakan dari O ke R melalui P dan Q. Jadi kita tengok pergerakan OP. Gerakan OP, kecerunan graf positif. Macam tadi saya tunjuk kecerunan, kita guna formula kita dapat sini positif. Okay.
Lepas tu kita tengok PQ pula, kecerunan sifar. Tidak ada perubahan. Okay, contoh macam ni. Cuba kita kira kecerunan PQ. Kita ambil X2, Y2, S tolak dengan S juga. Tu bahagi dengan, Allah, saya ingat. T2 tolak dengan T1. Okay, kalau kita tengok S dia sama. S tolak S, kita akan dapat sifar bahagi dengan masa yang kita dapat tu lah. Okay. Jadi, kecerunan dia sifar lah. Ini kosong. Sifar. Okay. Lepas tu kita tengok tak gerakan QR di mana kecerunan dia negatif. Okay, cuba kita letak. Kita cari gerakan QR. Kita letak. Kita ambil. Okay, kita ambil Y2Q tolak dengan Y2Q dah. Y2S tolak dengan kat sini. Kosong. Sifar. Lepas tu kita ambil X2. Y2. Sorry, terbalik. Terbalik. Kat sini. Y2 kat sini. Sifar tolak dengan S bagi dengan T tolak dengan T2. Ya, kita akan dapat negatif S. T tolak T2. Okay, nampak? Kecerunan negatif. Okey, apa maksud negatif tu? Dia menunjukkan objek bergerak balik ke tempat asal atau bergerak pada arah bertentangan. Okey, gerakan sejauh 2S meter pergi dan balik dalam tempoh T. Nampak macam mana 2S? Ni dia P 1S. Lepas tu ni dia berhenti, lepas tu dia patah balik. Dapatlah 2S. Okey, ada soalan kat sini. Saya nak padam dulu. Okey, ni kamu kena ingatlah formula laju di mana jarak bahagi masa. Kecerunan jarak mencancang bahagian jarak mengufuk. Macam tadilah. Y kuasa 2 tolak Y kuasa 2 apa dah. Y2 tolak Y1 bahagi dengan X2 tolak X1 tu Okey, ni kena ingat formula ni. Okey, ada soalan kat sini? Okay, tak ada, kita akan tengok satu contoh. Okay, contoh 4, kamu boleh tengok muka surat 188. Okay. Graf jarak masa di sebelah menunjukkan gerakan sebuah kereta dan sebuah bas persiaran. Okay. Graf OA, nampak sini, OA yang warna pink, mewakili gerakan kereta dari Puchong ke Bandaraya Melaka. Okay. Graf BC yang warna hijau, ialah gerakan bas persiaran dari Bandaraya Melaka ke Puchong. Tentukan beza laju dalam kilometer kedua-dua kenderaan tersebut. Okey. Kamu tengok graf. Empat kereta ni nak pergi ke Bandaraya Melaka. Bas dari Bandaraya Melaka dia nak balik ke Puchong. Okey. So kamu kena ingatlah formula ni. Mana laju sama dengan beza jarak yang dilalui dan bahagi dengan beza masa yang sepadan. Okey, mari kita tengok macam mana kita nak buat. First, kita cari dulu laju kereta. Okay, laju kereta. Okay. Tengok jarak dia lalui. Jumlah. Ni maksimum dia. 150. Kita tengok beza jarak dia. Kita ambil 150. Laju kereta kita guna yang kecerunan lah kan kalau kita tengok. Tolak. Sini dia dah sampai. Jadi sifar. Bagi dengan beza masa. Okay, masa. Tengok dia. Oh. Okay, sifar kat sini. Sorry. Tengok dia gerak dalam masa 2 jam. Oh, saya tersilap tengok. Sorry. Dia kata OA. Okay, OA kita tengok dia start kat sini. Dia sampai 150 dalam masa 2 jam. Sorry. Tu sini dia start.
sifar-sifar. Jadi kita kira 150 bahagi 2, kita dapat 75 kilometer per jam. Ataupun kamu boleh tulis dalam 75 kilometer jam negatif 1. Okay. Okay, kita dah dapat laju kereta. Lepas tu apa yang kita kena buat lagi? Kita cari pula laju bas. Okay, kita tengok laju bas. Okay, laju bas kita ambil. Dia start di sini. Dia start dekat 150. Dia berhenti dekat sini. Jadi, kita tengok Y2 dia. Dia start kosong. Y1 dia 150. Per masa dia kat sini. Okay. X2 3. X1 sini sifar. Jadi kita dapat negatif 150 bahagi 3. Kita akan dapat negatif 50 kilometer jam negatif 1. Okay, apa maksud negatif? Macam saya cakap tadi, negatif maksudnya dia berpatah balik lah. Okay, dia patah balik. Jadi, untuk laju dia tak ada dalam bentuk negatif. Jadi, laju bas kita dapat 50 km per jam. Okay, lepas tu dia nak tentukan beza laju dalam kilometer per jam kedua-dua kenderaan tersebut. Okay, jadi apa yang kita kena buat untuk dapat beza laju? Untuk beza, kita kena tolak lah. Tolak laju kereta 25 tolak dengan 50. Jadi kita dapat beza dia 25 km per jam. Okay, nampak? Okay, ada apa soalan? Okay, diam, tak ada soalan. Kita teruskan. Okay, tengok contoh 6. Okey, contoh 6. Sahana berbasikal ke pejabat pos untuk menghantar kad ucapan Hari Raya Aidilfitri kepada kawan karibnya. Graf jarak masa di sebelah menunjukkan perjalanan pergi dan balik Sahana dari rumahnya ke pejabat pos. Okey, tentukan jumlah jarak keseluruhan perjalanan Sahana dalam kilometer. A2, nilai T jika Sahana berbasikal dengan kelajuan 8 km per jam ke pejabat pos. Huraikan perjalanan Sahana dari pejabat pos ke rumahnya. Okey, kita tengok graf. Dia tahu dia start. Okey. Kita tak nampak kan. Jadi contoh ni saya namakanlah dekat bucu ni. Dekat sini saya letak A, sini saya letak B, sini saya letak C. Kita nampak dari O dia bergerak ke rumah sampai ke A. Dari rumah ke pejabat pos sampai ke A. A ni dah sampai pejabat pos. Jarak dia 2 km. Okey, lepas tu AB dia pos-pos. Lepas tu BC dia balik. Okay, kita tengok. Jadi soalan A, jumlah jarak keseluruhan. Okay, macam mana kita nak buat jarak keseluruhan? Kita akan A1 lah. Wah, jumlah jarak keseluruhan. Okay, kita tengok. O ke A, jarak dia 2 km. Tambah A ke B, jarak dia maksudnya dia tak bergerak. Jadi jarak dia tak ada lah. Dia kosong. Dia sifar. Dia tak bergerak. Jadi lepas tu dia bergerak balik. B ke C pun jarak dia 2 km. Jadi kita dapat jarak dia adalah 4 km. Okay. Lepas tu kita dapat dah. Terus kita tengok soalan 2. A2. Nilai T jika Sahana berbasikal dengan kelajuan 8 km per jam ke pejabat pos. Okay, kita tengok A2. Macam mana kita kira? Kita tahu tadi formula laju sama dengan jarak per masa. Okay, dia bagi. Laju dia bagi. Kita akan cari masa. Okay. Jadi kita pindah ke sana.
Kita dapat masa sama dengan jarak. Masa laju, laju pindah ke sini, kita dapat jarak per laju. Okey, jadi untuk kita cari T, tulislah T sama dengan jarak dia berapa? Sahana berbasikal dengan kelajuan ke pejabat pos. Dari O ke A ni 8 km per jam. Jadi kita tahu jarak dia adalah 2 bahagi dengan 8. 2 km jam. Okey, jadi untuk kita dapat masa dia, tengok 2 bahagi 8. Dapat berapa? 2 bahagi 8. Kita dapat 0.25. Okey, kat sini kita boleh potong kilometer, kita dapat jam. Okey, 0.25. Jadi, kita tengok waktu dia sistem 24 jam. Jadi, untuk kita tambah ni 0.25 ni kita nak tahu dia berapa minit. Kita kena darab dengan 60 minit. Jadi kita akan dapat okey 15 minit. Okey, jadi macam mana kita nak tahu T ni berapa? Pukul 9.20 dia gerak. Kurang pada dia sampai, kita tambah 15 minit. Jadi kita akan ambil tu kita dapat T 0920 tambah 15 minit. Alah, silap pula. Silap nak tulis, tak nak padam. Okay, sebab dia sistem 24 jam. Okay. Kita akan 00, jam dia 00, 15 minit. Jadi kita dapat berapa? Tambah 15, kita dapat 09.35. Okay, jadi kita dah tahu T adalah 9.35 dia sampai ke pejabat pos. Okay, lepas tu kita tengok B. Huraikan perjalanan Sahana dari pejabat pos ke rumahnya. Okay, macam mana kita nak hurai? Kita kena cari dari B ke C. Kita kena cari laju dia dulu, iaitu kadar perubahan jarak. Ataupun kita panggil laju. Kita boleh. Kadar perubahan jarak. Macam mana formula dia tadi? Okey. Kita akan sini titik dia, sifar-sifar. Tu 9.352. Okay, kita carilah. Kita ambil Y2 kosong tolak 2. 1. X2 tolak dari sini kan? Sini ke sini. X2 apa dah? Tersilap ni. Sekejap. Tak apa. Okay. Sini 9502. Sini 100 1010 sifar. Jadi tengok X2 dia sifar 2. Lepas tu Lepas tu X2 dia 10 tolak dengan 0950. Okay. Kita dapat negatif 2. Okay, untuk yang ni kita tak boleh tolak terus tau. Sebab dia sistem 24 jam. Kita tengok masa. Sekarang 9.50. Kita kena kira. 9.50 nak ke 10, beza dia 10 minit. Lepas tu dia 10.10. Jadi beza dia adalah 20 minit. Lepas tu kita tengok dia dalam jam. Kita akan
jam tadi kita tengok jam ke minit kita darab 60. Sekarang minit ke jam kita akan bahagi 60. Jadi kita akan dapat 20 bahagi 60. 2 bahagi 4. Kita akan dapat negatif 6. Jadi untuk laju kilometer per jam. Jangan lupa unit. Untuk laju dia tak ada negatif. Negatif ni cuma tunjuk yang dia berpatah balik. Jadi kita boleh tulis lah. Kita huraikan macam dalam buku tulis. Sahana berbasikal sejauh. Okay. Sahana berbasikal sejauh. Okay, dia balik rumah BC 2 km. Dalam tempoh. Kita dapat dia masa dia 20 minit. Pada tempoh 20 minit. Dengan kelajuan 6 km per jam. Nampak dia suruh huraikan, jadi kita hurai kat sini lah. Okay. Ada apa soalan contoh ni? Okay, ada apa soalan? Tak ada. Tak ada. Okay. Okay, lepas kita tengoklah gerakan dengan kelajuan yang berbeza. Kelajuan satu gerakan biasanya berubah sepanjang satu perjalanan. Dalam situasi ini, laju purata digunakan. Okay, ingat formula laju purata. Jumlah jarak yang dilalui bahagi dengan jumlah masa yang diambil. Okay, lepas tu kita tengok contoh yang ketujuh. Contoh 7. Okay, soalan dia, Puan Zabedah ingin melawat kawannya tinggal di Muar. Graf jarak masa sebelah menunjukkan perjalanan Puan Zabedah dengan kereta Segamat ke Muar melalui Tangkak. Okay, nampak Segamat ke Tangkak, jarak S. Tangkak ke Muar. Jadi kita tahu jumlah perjarakan dia 80 km dalam masa 1.5 jam. Okey, soalan dia, hitung laju purata perjalanan Puan Zabedah dari Segamat ke Muar dalam kilometer. Dia minta Segamat ke Muar. Okey, dia minta laju purata. Okey, formula dia jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. Okey, kita tengok jumlah jarak dia. 80 km. Masa 1.5 jam. Jadi kita dapat laju purata dia. Cuba kira bahagi dengan 1.5. Okay. 53.33 km per jam. Okay, kita dah tahu laju purata dia. Allah, main tak tengok. Okay, lepas tu, potonglah. Okay, soalan B, jika kadar perubahan jarak terhadap masa kereta dari Segamat ke Tangkak ialah 50 km. Okay. Kadar perubahan jarak iaitu laju dia dari O ke Tangkak ni, Segamat ke Tangkak ni 50 km. Okay. Hitung jarak di Tangkak, di antara Tangkak dengan Muar. Okay, jadi kita akan cari S ni lah. Okay, dia bagi laju, kita kena guna formula sama juga laju purata ni. Sekarang kita nak cari jumlah jarak. Kita tukarlah kat sini. Kita dapat jumlah jarak sama dengan laju purata darab dengan jumlah masa. Okey, nampak di sini. Saya nak cepat. Okey, lepas tu tengok laju purata dia bagi 50 km per jam. Lepas tu darab jumlah masa dia gerak dari Segamat ke Tangkak dalam masa 1 jam. Jadi kita dapat
50 kilometer. Jadi dia minta kita hitung jarak tangkap ke muar. Jadi kita nak tahu sini tangkap ke muar S dia sama dengan 50 kilometer. Sini kita tahu sini 50. So dia nak hitung jarak di antara tangkap dengan muar. Okey. Jadi kita akan ambil jarak tangkap ke muar. Jadi kita akan tulis jarak muar 80 km. Dia akan tolak dengan jarak tangkap kat sini. Tolak S 50 km. Jadi dia sama dengan 30 km. Jadi jangan nampaklah jarak tangkap ke muar ni 30 km. Okey. Okey, apa maksud laju purata ni? Saya lupa explain sikit. Kita tengok untuk graf ni. Kelajuan yang berbeza maksudnya segamat ke tangkap ni kelajuan dia berbeza. Tangkap ke muar pun kelajuan dia berbeza. Okey, kalau kita kira laju kat sini, ni kita dapat 50. Kalau kita ambil tangkap ke muar, tangkap ke muar, cuba kita kira laju dia. Kita akan ambil samalah 30 bahagi dengan, untuk dapat laju kat sini kita ambil jarak dia, kita tahu 30 tadi. Bagi dengan 1.5 tolak 1/0 kita dapat 0.5. Jadi jarak dia. Okey. Tangkap ke muar dia bergerak dengan kelajuan 60 km per jam. Okey, nampak kelajuan dia berbeza. Okey. Lepas tu tengok soalan C. Huraikan gerakan kereta dari Segamat ke muar. Jadi kita boleh tengoklah. Tulis untuk C, tulis apa saya buat ni. Okay, C. Kereta bergerak. Okay, kita lukis dalam, kita hurai berdasarkan dalam graf. Okay, kereta bergerak. Tulislah macam dalam buku teks tu. Kita bergerak sejauh 80 km. Dalam tempoh maksimum masa dia. Kamu kena bagi tahu maksimum jarak dia, maksimum masa dia dalam tempoh 1.5 jam. Lepas tu purata yang kita dapat tadi ni. Dengan purata laju 3.33 km per jam. Okay, macam ni je cara nak huraikan. Tengok maksimum jarak dia, maksimum masa dia, lepas tu purata laju dia. Okay, ada apa soalan? Tak ada. Okay, tak ada. Okay, seterusnya kita akan main satu aktiviti. Okay, saya nak aktiviti showdown. Okay, soalan saya akan papan dekat slide. Okay, kamu masa dalam 10 minit tapi saya rasa kamu boleh siap awal. Kalau siap awal, okay, kamu sediakan kertas dengan pen kat kamu. Okay, jawapan yang siap. Siapa dia siap awal, kamu boleh snap, hantar dekat saya kat Telegram. Okay, aktiviti ni, kalau murid pertama yang hantar, lepas tu kita cek jawapan dia betul, maka game ni tamatlah. Okay, dia akan dikira sebagai pemenang. Okay, kamu siap, snap, hantar saya dekat Telegram. Hari saya akan present jawapan kamu, kita cuba tengok jawapan dia. Okay. Ready? Semua ada kertas dan pen kat depan ke? Saya nak tunjuk soalan ni. Saya nak kamu jawab. Boleh? Okey, semua ada kertas dan pen kat depan? Ada. Okey, saya tunjuk soalan . Okey, ni soalan dia. Kamu cuba jawab. Siapa siap boleh hantar kat saya.
Okay, kalau ada yang siap boleh hantar kat saya lah kat Telegram. Ada respon tak ni? Ada cikgu, ada. Okay, dah ada awak yang hantar jawapan dekat saya. Okay, kita akan tengoklah jawapan dia. Saya nak download dulu. Saya stop dulu. Okay, saya okay, Zahin. Okay. Tak saya present balik. Okay. Okay, ni Zahin dah hantar. Soalan dia. Apakah jarak maksimum? Okay, kita tengok dalam graf tadi jarak maksimum dia kita nampak. Okay, jarak maksimum dia dekat sini kan. Okay, jadi jawapan. Okay. Pak, jawapan dia. Okay, A betul. Maksimum dia 150. Lepas tu laju. Jarak bahagi masa. Tengok. Maksimum dia jarak 150. Masa dekat sini. Sebab dia jalan dari rumah O ke P lah. Jadi 75. Jadi kita tengok. Okay. Betul. 2 meter per second. Okay. Tengok soalan C. Huraikan gerakan perjalanan pulang Alif ke rumahnya. Okay. Kalau perjalanan pulang Alif ke rumahnya, tengok apa yang dijawab. PQRS. Jarak 150. Masa 250 tolak 75. Okay. Dekat sini dia ada salah sikit. Sebab kalau kita tengok. P ke Q ni. Dia berbeza lah kat sini. PQ kita kira satu-satu. Laju dia. PQ. Lepas tu kita QR. Lepas tu kita tengok RS. Okay. Jadi kalau kita tengok sini. Okay, kita kena start dari PQ dulu. PQ dia bergerak pulang. Huraikan gerak perjalanan pulang. Okay, dari P ke Q. Alif bergerak sejauh. Jarak dia P ke Q kita kena tolak lah. 150 tolak dengan 110 kita dapat 40 km. Okay, dengan jarak 40 km. Dalam masa kita ambil 100 tolak 75. Kita dapat sini 25 saat. Dalam tempoh masa 25 saat. Lepas tu dengan laju, kita kira lah kat sini. 40 bahagi 25. So dapat laju dia. Okay, kita dah dapat, kita hurai yang PQ.
Nampak jarak dia 40, 25. Tu laju kita kira 40 bagi 25 lah. Okey, lepas tu tulis pula QR, pergerakan Q. Sorry. Okey, gerakan QR. Tengok. Kalau kita tengok macam ni, dia berhenti kan. Dia tak berjalan. Okey, sebab jarak 110. Okey, jadi kita kena kira lah jarak dia. Okay. Bila dia berhenti, jarak dia kosong kan, dia tak gerak. Macam saya cakap tadi, untuk dapat tempoh dia berapa lama dia berhenti, kita tolak lah 150 tolak 100. Jadi kita dapat dia berhenti selama 50 saat. Okay. Lepas tu, kita tulis lagi pula, gerakan pulang R ke S pula. Kat sini pun kita kira lah. Jarak dia 110 km. Okay. Kilometer lah, sorry. Ni meter unit dia. Okay, 110 meter. Lepas tu dalam masa, kita tolak 250 tolak 150 dalam masa 100 saat. Nampak? Jadi, dalam masa 1 saat dengan kelajuan, kelajuan kita tolak lah. Kita tahu jarak dia 110 bagi dengan 100 saat. Jadi kita dapatlah kelajuan dia 1.1 meter per saat. Okay. Dekat huraian ni agak ni sikit lah. Dia tak boleh buat terus PQRS sebab kalau tengok, kalau PQRS dia kena macam ni. Dia terus. Ni tadi kita nampak dia macam ni, dia macam ni kan. Ni kita kena terang satu-satu. So dia ada 3 pergerakan. Okay. Jelas? Jadi C salah. Saya tengok jawapan ada yang betul. Okay, so dekat C kebanyakan semua salah. Tak apa. Tu je. Dekat yang A, B betul lah. C je kena ni sikit. Okay, settle lah. Okay, seterusnya kesimpulan. Okay, saya tanyalah kesimpulan. Apa yang kamu baca hari ni? Siapa volunteer nak jawab sebelum saya panggil nama? Cerita apa yang kita belajar. Senang je. Ada yang volunteer nak cakap? Saya tak ingat lah nama kamu ni. Okay, ada yang volunteer nak cakap? Tak ada? Nak kena panggil nama lah. Okay, saya nak panggil nama. Yang hantar tadi lah. Yushan. Kuan Yushan. Ada? Ada. Apa yang kita belajar hari ni Kuan Yushan? Yushan lah dia panggil. Laju. Laju. Laju je. Okay, Yushan. Lagi seorang lah. Pick satu nama Yushan. Siapa yang kamu nak? Okay, tak ada. Tak apalah. Saya nak cepat. Okay, kesimpulan kita hari ni, kita belajar cara melukis graf jarak masa. Lepas tu cara mentafsir graf lah. Cara mentafsir graf. Okay. 2 tu kita belajar. Kena ingat lah. Okay, kena faham. Kalau tak faham, boleh tanya saya. Okay, seterusnya. Okay, ni kerja rumah. Praktis 7.1A, muka surat 186, nombor 1. Praktis sekali 7.1B, nombor 1, muka surat 190. Okay, tu kerja rumah kita. Kerja rumah kamu. Okay, ada apa soalan? Sebelum kita habis. Tak ada. Okay, tak ada soalan, tak apa. Okay. Okay, sampai sini saja pertemuan kita pada hari ini. Syahidah, boleh tunjuk jawapan yang pelajar lain tadi? Ada lagi tak yang tak tadi? Sama je cikgu. Jawapan dia apa? Key pun semua sama. Yang hantar 2 orang, Yushan dengan Zuan Ying ni. Tapi sama lah yang C semua salah. Tak soalan tu. Yang C? Saya buka balik soalan. Orang lain yang tak hantar, boleh faham tak soalan tu nak apa? Okey, soalan A, apakah jarak maksimum Alif berjalan dari rumahnya? Okey, faham kan? Okey, B faham tak? Ada kamu ada yang tak faham tak soalan ni nak apa? Soalan B. Kamu jelas tak soalan tu? Atau ada tak orang yang jawab lain daripada jawapan tadi?
Ada tak? Okey, Sama hitungkan je. laju ya, ada tak jawapan lain? Sama je macam Ying dengan Yunshan. 2 meter per second per saat. Yang C Semua je. sama lah. Faham Ha. Okey. Yang C tu ada yang faham macam lain tak? Kalau ada kamu boleh pergi tanya dekat cikgu lah sekarang. Okey. Okey, kalau faham tak apa. Sebab dalam soalan B tu, kalau soalan tu dia lebih cantik lagi kalau disebutkan hitungkan laju alif berjalan dalam tempoh 75 saat yang pertama. Ataupun hitungkan laju alif berjalan dari rumahnya ke bandar P. Macam itulah maksudnya. Maksudnya dari rumahnya tu ke mana. Jadi senang kita nak tentukan dia punya laju mana yang dimaksudkan, kita kena cari. Sebab tu saya tanya ada tak pelajar yang faham dia cari kelajuan kat tempat lain. Kan dalam perjalanan tu banyak tu kelajuan kita boleh tengok tu. OP, PQ, RS kan. Jadi mana satu. Jadi soalan tu walaupun dia tak sebut di mana kamu dah cari tu betul lah. Cumanya biasanya soalan dia akan sebut dalam tempoh masa berapa minit pertama perjalanan ataupun daripada mana ke mana. Okay, tak apa kalau dah faham, bagus. Cikgu, Syufin kata dia tak faham soalan C. Huraikan gerakan perjalanan pulang Alif ke rumahnya. Okey, bila dia sebut perjalanan pulang Alif ke rumahnya, maksudnya dia bermula daripada P. P, Q, R hingga ke S. Maksudnya perjalanan pulang saja. Perjalanan dari OP kita tak maulah kan. Perjalanan pulang. Cikgu tempoh. Okey. Maksudnya cikgu tunjukkan yang Zuani jawab macam mana tadi sih? Dia ambil perjalanan mana? Dia ambil PQRS. Tapi betul dia ambil dari P tu, QRS. Ya. Cuma dia tak huraikan pergerakan satu-satu. Dia buat seragam tu, Roy. Ya, betul lah tu. Maksudnya dia kena ambil daripada PQRS saja. Yang kamu tak faham tu, kamu faham macam mana? Cikgu nak tahu kamu faham macam mana? PQS terus dia buat. Biasanya bila sebut huraikan gerakan, kamu kena sebut berapa laju dan berapa tempoh masa yang diambil. Itu saja. Pada masa QR tu, dia pegun maksudnya dia berhenti rehat. Berhenti rehat keserunan kosong. Tak ada kelajuan. Jadi pada QB tu, QR tu dia rehat lah. Rehat tu maksudnya kalau konsep kecerunan kosong. Kalau konsep laju, dia tak bergerak, tak ada laju. Jadi dalam huraian, kita kena huraikan berapa kelajuan dan berapa masa yang diambil. Macam itulah. Tadi baguslah yang cuba fahamkan belajar. Ada soalan lain tak? Apa yang kamu faham? Kamu faham macam mana yang tanya saya tadi? Apa tanya tadi? Kamu tolong respon sebab cikgu tengok kelas kamu ni, cikgu nak bagi PBD kamu. Jadi kalau kamu tak respon, cikgu nak nilai kamu dalam PBD susahlah. Okey, ada soalan tak? Orang lain macam mana orang lain? Ada soalan lagi nak tanya? Okey, tak apa, teruskan cikgu Syahidah. Okey. Saya dah habis ni. Okey, ni je kerja rumah. Kamu tanda kerja rumah kamu. Okey, itu saja punya kita pada hari ini. Okey, ada persoalan kalau tak faham yang soalan C tu. Tadi saya bagilah jawapan, kamu tengok. Boleh? Boleh. 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 Okey, saya bagi. Okey, itu saja daripada saya. Kamu boleh faham lah. Okey, terima kasih. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih, cikgu. Terima kasih cikgu.